Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Khairuddin Kamarudin. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ini saya akan menemu bual seorang entrepreneur, usahawan dalam penulisan. Okey, agak bagi saya memang terkenal lah, banyak menghasilkan bengkel-bengkel berkaitan tentang penulisan. Okey, izinkan saya memperkenalkan, nama panel saya ialah Muhammad Khairi bin Tajuddin. Dekat dengan nama saya tu. Okey, ijazah sarjana muda, kepujian kelas pertama pengurusan perkhidmatan makanan, kini sebagai penulis dan penerbit buku. Okey, hebat kita punya ni panel pada malam ini. Okey, Cikgu Khairi, saya panggil cikgu Okey, bagaimanakah keadaan industri buku di Malaysia sekarang ni bagi pandangan Cikgu Khairi? Okey. Sekarang ni saya melihat bahawa industri buku agak tercabar dengan pelbagai cabaran lah. Antaranya ialah berkurangnya minat orang ramai untuk membaca buku, lantas menjadikan jumlah buku yang mahu mereka baca dan mereka beli berkurangan. Dan juga masyarakat pada hari ini mereka lebih suka memilih gadget berbanding buku. Contohnya macam seorang student, kalau dia ada bajet RM30, dia lebih prefer nak top up daripada nak beli buku, kan. Jadi keadaan ini menyebabkan kedai-kedai buku kita, dia ada yang terpaksa menutup premis mereka. Saya tak boleh sebutlah retailer yang mana, tapi memang ada lah. Satu demi satu mereka tutup cawangan sebab mereka tidak boleh bergantung kepada buku semata-mata. Yang ada kedai buku yang masih buka ialah kedai buku yang menjual stationery ataupun mereka ada jual barang-barang yang lain yang tu boleh survive. Kalau buku semata-mata memang tak boleh nak survive. Ini antara cabaran dia lah. Bermula daripada masalah minat, kemudian masalah ekonomi juga. Dengan COVID-19 sekarang ni, ada ramai orang yang hilang pekerjaan. Jadi masyarakat, rakyat kita ni mencatu keuangan mereka. Tidak boleh lagi sewenang-wenangnya nak beli ikut suka hati mereka, kan. Atau tambahan pula sekarang ni, bahan bacaan ni boleh didapati secara percuma di Google. Tak kira lah bahan mereka nak baca apa benda pun, mereka Google dapat jawapan tu. Jadi itu antara cabaran lah kepada para penulis sekarang ni. Itu yang pertama dari segi konteks minat pembaca. Yang kedua, bila mana permintaan terhadap buku telah berkurangan, maka penerbit pun ada yang tutup. Penerbit buku yang ada nama, tak kira yang besar ataupun yang kecil, mereka mengecilkan skop penerbitan mereka, bahkan ada yang tutup terus. Jadi penulis-penulis yang ada sekarang ni, apa yang mereka boleh buat? Mereka nak hantar kepada publisher dah tak ada. Publisher pun dah tak nak terbit buku mereka, kan. Jadi inilah malam ni saya akan kongsikan lah apa yang penulis yang masih lagi ada ingin terbit buku, apa nak buat. Saya akan kongsikan sebentar lagi lah. Okey, setakat tu dulu. Okey, kalau macam tu Cikgu Khairi, apa yang penulis perlu lakukan bagi menepani cabaran dalam industri buku sekarang? Okey, saya melihat sekarang ini para penulis, dia tidak boleh lagi buat secara lama, iaitu tulis buku, hantar buku kat penerbit tolong jual, penerbit hantar kat kedai tolong kedai jual kat pembaca, kan. Itu adalah satu rantaian yang lama. Sekarang ni penulis dia perlu mencabar diri dia tulis buku dan dia kena pasarkan sendiri buku yang dia tulis tu terus kepada peminat dia. Jadi macam mana cara dia? Ialah dengan cara penulis ni sendiri
Dia kena manfaatkan segala media sosial yang dia ada. Facebook, YouTube, Instagram, blog untuk membina personal branding dia. Sekarang ni para pembaca buku mereka sangat memilih. Mereka memilih penulis yang terkenal, mereka memilih penulis yang ada nama, yang dikenali, yang mereka kenal mereka beli buku. Dan susah nak jumpa pembaca ni yang try and error nak baca lah buku dia ni, tak ada. Kebanyakan pembaca sekarang dia dah mula memilih. Dia tengok, oh dia ni kenal ni, terkenal, nak try baca buku dia, ada orang recommend, dia di Facebook ada, di Instagram dia popular, dah viral tulisan dia, yang ni orang baca. Jadi penulis sekarang ni memang kena buat personal branding. Dan yang kedua, penulis kena berjinak-jinak untuk terbit buku sendiri, jual sendiri. Ini yang penulis kena buat lah. Sekarang ni tak boleh nak depend kepada penerbit dah. Penulis sendiri kena jadi penerbit, dia dah jadi pengedar, dia dah jadi penjual buku. Itulah yang apa yang perlu penulis buat. Okey cikgu. Okey cikgu, saya ada terfikir okey, bagaimana penulis ni dia nak terbit buku dia sendiri? Apa langkah-langkah yang perlu dibuat? Okey, seperti yang saya cakap tadi, mula sekali penulis ni sebelum dia terbit buku, dia kena mempopularkan diri dia dulu. Dia buat personal branding. Kalau dulu orang menulis dan dia menjadi popular sebab buku dia. Tapi sekarang ni dia kena jadi popular dulu untuk popularkan buku dia. Berbeza dengan cara sekarang. Kemudian penulis ini antara perkara-perkara yang perlu ada pada seorang penulis untuk menerbitkan buku sendiri. Yang pertama, of course lah, dia kena ada modal. Kan? Dia kena ada modal. Yang kedua, dia kena ada follower. Dia kena ada ready buyer yang banyak. Dia tak boleh terbit buku, lepas tu baru kalau nak try jual. Memang tak akan jalan. Dia kena kumpulkan follower dulu. Kemudian dia, okey, saya bagi cadangan lah ya. Kalau dia belum cukup modal misalnya, tapi dia ada, memang ada ready buyer. Dia ada ready buyer tapi modal dia tak ada. Okey, dia boleh siapkan buku dia, tulis layout, cover, hantar cetak semua, apply SPN dan PDAP semua. Cuma kosnya sekarang ni kos untuk cetak. Mungkin tak cukup. Okey, jadi dia boleh ambil down payment dulu daripada orang yang tempah buku dia. Mungkin dia boleh minta half price ke kan, untuk cover dia punya kos pencetakan. Dengan syarat bila buku siap, buku ni dihantar kepada orang yang tempah, orang yang beli. Jangan pula dia lari pula. Bila kita dah ambil duit orang, kita kena bagi buku tu by hook or by crook, buku tu kena sampai kepada orang yang membeli. Okey Cikgu Ferry, macam ni, apakah saranan Cikgu Ferry bagaimana untuk kita mula untuk menulis? Kalau saya sendiri pun terlibat dalam projek dengan Cikgu Ferry berkaitan dengan anekdot, alhamdulillah siap menang lagi. Tu yang saya nak tanya, apakah orang kata saranan Cikgu Ferry untuk menggalakkan penulis ni muncul? Okey, sekiranya kita memang berminat untuk terbitkan buku sendiri, okey, mula-mula sekali saya galakkan para penulis ni join apa-apa saja pertandingan yang ada. Pertandingan yang ada lah. Pertandingan menulis cerpen ke, menulis teknologi ke, menulis anekdot ke, menulis apa-apa ke, masuk je pertandingan ni. Yang kedua, kalau ada orang offer projek-projek yang dibuat secara beramai-ramai, berjemaah, macam saya sendiri selalu offer projek tulisan anekdot, tulisan cerpen, macam anekdot 9 to 5. Kan, saya pelawar kepada para peserta saya yang hadir ke bengkel penerbitan buku saya untuk join. So dengan cara ni mereka ada pengalaman menulis, kemudian mereka menyemak karya mereka sendiri sebelum diterbitkan.
dan berpengalaman menjual buku sendiri. Bila dah rasa confident dengan buku yang sedikit ini boleh jual, barulah kita berani terbit buku sendiri dengan amount yang lebih besar. Kalau yang sikit ni pun kita gagah nak jual, kan? Jadi fikir-fikirlah macam mana nak jual satu amount yang besar. So memang kena cuba berdikit-dikit dulu. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, penulis ni dia boleh buat penerbitan secara print on demand. Print on demand ni mana kata dia cari dulu berapa orang yang nak, katakan 10 orang, dia cetak 10. 100 orang, dia cetak 100. So tak adalah buku tu berlumur-lumur kat rumah banyak-banyak kan, menjadi highway kepada anak-anak dan semut. Jadi itulah yang saya ulang balik. Yang pertama, dia menyertai perhimpunan penyertaan koleksi perhimpunan buku berjemaah, menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, dan juga cuba terbit buku secara print on demand. Okey, itu. Okey, cikgu, ada tak nak bilakah dianggarkan diramalkan akan adakan bengkel penulisan lagi? Ramai nak join ni. Itulah. Sekarang ni kita masih lagi berhati dalam fasa pemulihan PKP. Jadi segala macam mass gathering ni kalau boleh kita elak dululah. Kalau kita nak buat bengkel pun memang pasti ada kekangan-kekangan je lah. SOP yang kita perlu jaga kan. Jadi kurang selesa lah dalam buat keadaan macam ni. So kita tunggu reda dulu, nanti kita buat lah insyaAllah. Mungkin lepas habis PKPP ni kita plan balik lah insyaAllah. Memang ada permintaan, memang ada. InsyaAllah nanti kita buat balik insyaAllah. Lepas habis PKPP lah. Okey, cikgu, apakah media sosial ataupun bagaimana nak follow Cikgu Khairi Tajuddin? Okey, saya ni tak adalah popular kat Instagram. Saya banyak guna Facebook saya lah. Google, cari saya kat Facebook tu Khairi Tajuddin, KHAIRYTAJUDIN, Khairi Tajuddin. Follow je saya. Memang ada baca follow kat situ. Dan sekarang pun saya, kalau walaupun saya tak buat bengkel secara hadirin, secara seminar, saya masih buat kelas-kelas penulisan secara online lah. So siapa yang memang berminat boleh join secara online. Okey, satu perkongsian yang baik daripada Cikgu Khairi Tajuddin. Kalau orang tanya saya sendiri pun, siapakah idola saya dalam penulisan cerpen, anekdot, novel? Saya kata Khairi Tajuddin dulu. Abu yang penulis yang lain. Sebab dia popular. Okey cikgu, saya mengucapkan terima kasih atas perkongsian yang baik. InsyaAllah dalam masa terdekat ini saya akan publish video ni. Okey cikgu, kita akhiri pertemuan kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.